Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan arti kata kita akan memulakan ibadat puasa dengan pada malam ini kita akan mendirikan solat sunat tarawih, sama ada di masjid ataupun di surau. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali tiba bulan puasa, maka ayat yang paling popular yang akan dibacakan ialah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu akan berpuasa sebagaimana ianya telah diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan ibadat puasa yang dijalankan dalam bulan Ramadan itu menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara matlamat utama berpuasa itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertakwa? Kenapa pentingnya takwa itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin? Bahkan pesanan takwa ni sentiasa diperingatkan oleh khatib ketika di atas mimbar pada tiap-tiap hari Jumaat. Bahkan dia menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Itulah pesan khatib tiap-tiap minggu pada hari Jumaat, pesanan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadat puasa yang akan kita jalankan esok, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, bermatlamat kepada takwa. Adakah ibadat puasa itu sahaja yang mematlamatkan supaya kita ini bertakwa, ataupun sebenarnya dalam bulan Ramadan itu secara keseluruhannya yang sering disebut oleh para ulama sebagai madrasah Ramadan, sebagai suatu masa ataupun suatu ketika untuk mendidik, mentarbiah kita umat Islam supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa kaitan takwa itu dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun kehidupan kita sebagai seorang manusia yang membentuk suatu kelompok keluarga, yang membentuk daripada keluarga itu membentuk satu kelompok community, masyarakat, negara dan seterusnya, dalam hubungan di antara satu dunia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada lelaki, perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkabilah-kabilah, untuk saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Jadi kalau kita tengok ayat di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan realitinya manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala menjadikan kita ni berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, beretnik-etnik. Ada Melayu, ada Cina, ada Eropah, ada Italian, ada Arab, ada Hebrew, Yahudi, dan macam-macam lagi bangsa yang semuanya adalah diciptakan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Allah Taala menerangkan bahawa kita ini dijadikan berbangsa-bangsa di antara satu sama lain untuk saling kenal mengenal, Allah Ta'ala menyatakan orang yang paling mulia daripada semua bangsa-bangsa itu bukan keturunan yang mulia, bukan kedudukan yang mulia, bukan kebanggaan kebangsaan itu yang paling mulia, tetapi Allah Ta'ala kata inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tadi itu tentang ibadat puasa ataupun bulan Ramadan ini menjadi satu madrasah yang sepatutnya melahirkan insan yang bertakwa. Jadi kita nampak dekat sini tuan-tuan bahawa takwa ini adalah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat manusia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin takwa maka makinlah dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita kaitkan pula dengan ayat dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyeru, menyuruh, menganjurkan, menggalakkan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak tak di antara kaitan di antara tiga-tiga ayat ni? Pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ibadat puasa ini yang sudah tentunya lah ibadat puasa ini adalah kewajiban yang dilakukan pada bulan Ramadan, yang mana dengan arti kata bulan Ramadan sebulan penuh ini merupakan suatu bulan yang mentarbiah, mendidik jiwa kita sebagai orang Islam untuk mendidik orang bertakwa. Kerana apa? Kerana orang yang bertakwa itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kedudukan kita sebagai umat Islam, merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk menjadi contoh teladan sebenarnya kepada seluruh umat manusia. Tetapi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, adakah realiti yang berlaku sekarang ini seperti itu? Cuba kita berfikirlah. Kita ni adalah umat yang pada tiap-tiap tahun kita akan berpuasa. Pada tiap-tiap tahun kita akan menyambut bulan Ramadan dengan pelbagai-bagai aktiviti kebaikan dan sebagainya. Dengan aktiviti ibadat khususiah, dengan aktiviti ibadat ritual, amal-amal ritual, dan juga ada juga amal-amal sosial, terutamanya dalam bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi adakah takwa itu hanya sekadar itu? Apa maksud takwa? Takwa itu kalau kita tengok dalam khutbah-khutbah Jumaat, khatib akan menjelaskan takwalah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Dibacakanlah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu sebenar-benarnya takwa? Khatib akan menyatakan melaksanakan patuh segala titah perintah ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Apa yang ada dalam fikiran kita tentang apakah itu perintah Allah, apakah itu larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekadar sembahyang, puasa, berwirid, berzikir, baca Quran, bersedekah dan sebagainya? Apakah larang Allah Subhanahu wa taala itu sekadar jangan meminum arak, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya? Bukankah apabila dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia.
Balik kepada tadi tu, inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi amal soleh yang kita faham tu apa? Itu dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengoklah ini sebagai suatu untuk saya mengajak tuan-tuan kita berfikir tentang kedudukan kita. Adakah madrasah Ramadan kita selama ini telah berjaya menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar mulia dengan takwanya sehingga kita menjadi umat yang terbaik? Contohnya tuan-tuan, kita tengok macam indeks persepsi rasuah tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Transparency International tuan-tuan. Kalau kita umat yang terbaik tuan-tuan, sudah tentulah negara Islam ini adalah sebuah negara yang bebas daripada risuah. Sudah tentulah kita akan menjadi negara yang mengungguli carta negara yang paling kurang. Kita ya betul, tak dinafikan bahawa rasuah ini tidak boleh dihapuskan 100%, tetapi ianya boleh sangat dikurangkan. Negara-negara yang indeks persepsi rasuahnya itu rendah pun bukan bermakna rasuah langsung tidak ada di negara tersebut, tetapi minimumnya rasuah itu. Contoh kalau kita tengok top 10 daripada negara yang paling kurang rasuahnya, Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Belanda, Jerman, Luxembourg. Tak ada satu pun top 10 daripada kalangan negara Islam. Negara yang sepatutnya menjadi kuntum khaira ummah. Bahkan kalau kita tengok 20 yang paling bawah, yang paling korup, negara yang dianggap sebagai paling korup. Kita tengok beberapa buah negara, ada daripada 20 itu ada 7 negara Islam yang dianggap sebagai negara yang paling korup di dalam dunia. Yang paling terbaik pun dalam ranking kedudukan yang 26 ialah United Arab Emirates ataupun Emirat Arab Bersatu. Itu contoh tuan-tuan, contoh. Bagaimana madrasah Ramadan itu kurang berjaya untuk menjadikan negara-negara Islam ini sebagai sebuah negara yang duduk 10 tempat teratas negara paling kurang dia punya indeks rasuah dia. Kalau kita tengok dalam segi Islamic Cities Index sendiri pun, Islamic Cities Index tahun 2022, daripada top 10 10 negara tuan-tuan, Denmark, Ireland, Belanda, Sweden, Iceland, Switzerland, Norway, Finland, New Zealand, Jerman, semua top 10 negara ini bukan negara Islam. Negara yang tidak menyambut Ramadan pada tiap-tiap tahun, negara yang tidak umatnya yang tidak berpuasa pada tiap-tiap tahun kecuali umat umat Islam. Dan negara Islam yang paling atas pun dalam Islamic City Index tahun 2020, alhamdulillah negara kita, negara Malaysia dalam kedudukan yang ke-43. Dan 20 negara yang paling bawah dalam Islamic Cities Index tahun 2022 ini, 8 daripadanya adalah negara Islam. Itu belum lagi statistik negara yang paling terbersih di dunia tuan-tuan tahun 2023. Top 10 memang tak ada satu pun negara Islam. Negara yang paling tercemar daripada top 10 yang paling tercemar, 7 negara Islam. Itu kalau kita tengok lagi sebagai contoh Women Peace Security Index ataupun negara keselamatan bagi wanita, indeks keselamatan keamanan bagi wanita tuan-tuan. Negara yang paling bahaya untuk orang perempuan, top 10, 6 daripada top 10 itu adalah negara Islam sebagai sebuah negara yang berbahaya untuk yang tidak mesra kepada ataupun tidak selamat untuk orang perempuan tuan-tuan. Itu belum kita tengok lagi beberapa indeks-indeks lain yang memang tiap-tiap tahun dikeluarkan oleh badan-badan profesional untuk mengukur kebaikan di mana kedudukan negara-negara itu. Kita nampak bahawa kita, negara umat Islam, masih lagi tidak dapat mengungguli carta teratas dalam indeks-indeks yang terbaik itu. Bagaimana kita nak menjadi yang dikatakan sebagai kuntum khair ummah, hasil daripada la'allakum tattaqun itu dalam bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama berfikir. Mari sama-sama kita berfikir untuk kita memperbaiki keadaan kita, diri kita, seterusnya komuniti kita, masyarakat kita, keluarga kita,
dan akhirnya kita memperbaiki kedudukan umat Islam supaya kembali menjadi umat yang terbaik di atas muka dunia ini, sehingga menjadi umat yang dicontohi oleh umat-umat yang lain sesuai dengan kedudukan orang yang paling bertakwa itu ada di sisi Allah SWT itu, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu adalah orang yang paling takwanya, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat yang berkaitan dengan ayat puasa ini akan digandingkan dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, di mana Al-Quran ini petunjuk kepada manusia. Bukan setakat petunjuk untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, yang membedakan bayyinatin minal huda wal furqan, yang membezakan di antara syirik dan kufur, tetapi juga membezakan di antara perbuatan yang keji dan perbuatan yang mulia. Dan perbuatan keji ini bukan semata-mata yang kita ketahui sebagai perbuatan minum arak, berzina, bercakap bohong, memaki hamun dan sebagainya, termasuklah juga dengan risuah, dengan melakukan kekotoran, dengan mengancam keselamatan manusia yang lain, dan juga banyak lagi lah. Dan insya-Allah kita mungkin pada pertemuan akan datang kita akan cuba kupas mengenai amal soleh yang sering disebutkan bila digandingkan dengan orang yang beriman itu beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang sesungguhnya orang yang beriman itu dan orang-orang yang beramal soleh. Apa yang dikatakan amal soleh? Kerana kita nampak setakat ini selalunya bila kita sebut pasal amal soleh, maka orang akan mengaitkan amal soleh itu hanya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat-ibadat ritual, sedangkan amal soleh ataupun amal baik itu adalah meliputi semua perkara-perkara baik, bukan setakat ibadat ritual, tetapi juga bukan setakat amal-amal ritual iaitu ibadat khususiah, tetapi juga amal-amal sosial iaitu hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, itulah dikatakan bahawa Islam itu adalah agama yang sempurna, yang lengkap, yang kalau diamalkan keseluruhan ajaran-ajaran agama itu, maka tercapailah matlamat ibadat puasa kita itu, iaitulah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sama-samalah kita berfikir bagaimana untuk kita mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang sebulan bulan Ramadan ini, dengan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah kepada kita untuk mentarbiah, mendidik kita, bukan setakat kita menjadi umat yang kuat melakukan ibadat-ibadat khususiah seperti sembahyang sunat, tarawih, qiyamul lail, beriktikaf di masjid, membaca Quran dan sebagainya, tetapi juga umat yang kuat menuntut ilmu dengan bertadabbur dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan seterusnya menterjemahkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu keseluruhannya, supaya akhirnya kita akan menjadi khaira ummah, itu iaitulah umat yang terbaik, yang akhirnya digeruni oleh musuh-musuh Islam, yang akhirnya menjadi contoh kepada umat Islam seluruhnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.